Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi bin Suhaimin. Nombor ID saya 2020259606. So hari ini saya akan present tajuk progresivisme dalam pendidikan. Okey, untuk tajuk ni kita akan pergi pada satu persatu, iaitu dental. Okey, sekejap. Okey, so definisi progresivisme, tempat asal aliran progresivisme, keyakinan aliran progresivisme tentang pendidikan, tujuan pendidikan, pandangan progresivisme dan penerapan dalam bidang pendidikan, ciri-ciri pendidikan progresivisme, prinsip-prinsip pendidikan mengikut aliran ini, aliran progresivisme dan kurikulum. Okey, tujuan untuk kita tahu lebih lanjut tentang topik ini adalah first kali kita nak tahu tentang apa itu definisi progresivisme lah. So kedua, untuk mengetahui bagaimanakah lahirnya asalnya progresivisme ini. Dan ketiga, untuk mengetahui sejauh manakah tentang progresivisme ini. Okey, so definisi progresivisme ini berdasarkan perkataan progres yang membawa masuk kemajuan. Ialah sebagai satu aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Progresivisme moden menekankan aspek kemajuan, iaitu progres yang menyatakan bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk mengembang dan memperbaiki persekitarannya. Okay. Progresivisme ini berasal daripada Amerika Syarikat pada abad ke-20. Menurut John S. Brubaker, falsafah progresisme berasal dari aliran pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menekankan faedah untuk kehidupan praktikal. Dalam banyak cara, progresisme sinonim dengan pragmatisme. Falsafah asas sekolah progresisme adalah realistik, spiritualistik, realisme spiritualistik dan humanisme baru. Realisme spiritualistik ini membawa maksud dia percaya bahawa gerakan pendidikan progresif berasal dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif Froebel dan Montessori serta sains baru perkembangan kanak-kanak. Sementara itu, humanisme baru menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai individu. So ini adalah keyakinan aliran progresivisme dalam pendidikan lah. So tujuan pendidikan, tujuan keseluruhan pendidikan adalah melatih anak-anak untuk bekerja secara sistematik, suka bekerja dan bekerja serta berfikir dengan menggunakan hati atau jiwa lah. Okay, so menurut pandangan progresisme dan penerapannya dalam bidang pendidikan, falsafah ini tidak menyokong pendidikan authoritarian. Ini kerana pendidikan authoritarian akan mematikan pelajar untuk hidup sebagai seorang yang senang menghadapi pelajaran dan pada masa yang sama mematikan daya kreativiti pelajar, fizikal serta mental. Okay. Antara ciri-ciri pendidikan progresisme kita ada 4. Satu, pendidikan dalam kebudayaan liberal. 2, menjadi pelapor pembaharuan idea lama terhadap prinsip dan hanya menyokong budaya dan era baru. Keempat, peralihan ke budaya baru. Okey, antara prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan pada aliran progresisme, satu, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang baik adalah kehidupan kebijaksanaan yang merupakan kehidupan melalui interaksi dan pengalaman. Tidak ada matlamat pendidikan umum atau akhir pendidikan adalah pada akhir pendidikan adalah pertumbuhan untuk menghasilkan pertumbuhan yang seterusnya. So maksudnya sini pendidikan ini adalah satu titik untuk melahirkan satu titik yang barulah. Kedua, pendidikan mesti berkaitan secara langsung dengan minat anak-anak yang dijadikan asas untuk motivasi belajar. Sekolah menjadi pusat kanak-kanak di mana proses pembelajaran ditentukan oleh anak-anak. Mengikut aliran ini, tiada paksaan dalam sesuatu pendidikan. Ia bergantung kepada individu itu ke arah mana minatnya. So pendidikan ini diterapkan melalui minat anak-anak itulah. So ketiga, belajar melalui penyelesaian masalah akan menjadi presiden dalam memberi isi pelajaran. Oleh itu pembelajaran mesti dapat menyelesaikan masalah yang penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. So poin ketiga ni antara prinsip dia,
mengatakan bahawa sesuatu pembelajaran itu haruslah melalui pengalaman. So mengenai pengalaman, dari situlah dia akan belajar untuk bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah lah. Okey. Keempat, peranan guru tidak langsung tetapi memberi arahan kepada pelajar. Pelajar harus diberi kebebasan untuk merancang perkembangan mereka sendiri dan pendidik harus membimbing aktiviti mereka. Sekolah mesti memberi semangat untuk bekerjasama, bukan mengembangkan persaingan. Progresif atau progresisme berpendapat bahawa kasih sayang dan persaudaraan lebih berharga dari kehidupan daripada persaingan dan usaha peribadi. So, tiada isu pembandingan dalam pembelajaran lah. Prinsip progresisme ini membawa ke arah semangat untuk saling bekerjasama dalam membantu antara satu sama lain lah. So, keenam, kehidupan demokratik adalah syarat diperlukan untuk pertubuhan demokrasi, pertubuhan dan pendidikan saling berkaitan untuk mengajar demokrasi. Tetapi sekolah itu sendiri mesti bersifat demokratik. So ada 5 aspek kurikulum dalam aliran progresisme. Satu, reorganisasi dalam suatu subjek khusus sebagai langkah pertama mencari pola dan desain baru. Dua, hubungkan antara dua atau lebih subjek matter, misalnya antara bahasa. Ketiga, hubungan berkelompok integratif dalam satu bidang pengetahuan. Contohnya, pendidikan umum dalam sains dan seni. Core curriculum, suatu kelompok mata pelajaran yang memberi pengalaman dan dasar sebagai kepentingan umum yang utama. 5. Experience Center Core Curriculum, yakni kurikulum yang mengutamakan pengalaman dengan menekankan pada unit-unit tertentu. So, kesimpulannya, progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyampaian pendidikan berpusatkan anak di sekolah sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusatkan guru atau berpusatkan subjek. Aliran falsafah ini juga menuntut pendidikan yang progresif pada asasnya. Progresisme dianggap sebagai sekolah pemikiran yang muncul dan menonjol pada pertengahan abad ke-19, tetapi garis perkembangannya dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno, iaitu melalui pemikiran Herodotus, Socrates, Protagoras dan Aristoteles. Progresisme berpendapat bahawa tujuan keseluruhan pendidikan adalah melatih anak-anak untuk bekerja secara bersistematik, suka bekerja dan bekerja secara otak, fikiran dan hati. Mereka berusaha untuk mengembangkan kurikulum dan kaedah pengajaran berdasarkan keperluan, minat, inisiatif khusus pelajar. So, diharapkan dapat lebih memahami setelah apa yang kita baca dan nilai tadi daripada definisi hinggalah prinsip-prinsip aliran ini. Diharapkan dapat lebih memahami bahawa pemikiran progresisme yang menekankan nilai-nilai kerjasama, pertolongan dan faedah kejujuran serta kreativiti. So ini sumber rujukan saya, ada 5 rujukan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.